الأنبياء والمرسلين ولكافة المسلمين أجمعين لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, pegawai dan jangkuasa masjid, yang saya muliakan tuan-tuan muslimin, puan-puan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. 40 hadis peristiwa akhir zaman, muka surat 69, hadis yang ke-32. Ulama tidak dipedulikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini, Allah turunkan panduan kepada manusia. Allah tidak biarkan, Allah tidak tinggalkan keadaan manusia tidak dibimbing. Allah tidak biarkan, Allah tak membiarkan keadaan manusia hidup tanpa ada panduan. Setiap bangsa dan umat Allah lahirkan pembimbing yang disebut sebagai Rasul, sehinggalah dibangkitkan Rasul yang terakhir. Setiap bangsa ada pembimbingnya, dan umat terakhir adalah Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah, berketurunan Arab Quraisy. Selepas sahaja Nabi wafat, tidak ada lagi Nabi selepas itu. Dan Nabi sebutkan untuk membenarkan bahawa selepas sahaja wafatnya Nabi, tak ada lah Nabi. Yang Nabi sebut la nabiyya ba'di, tak ada Nabi dah. Apakah apabila Nabi sebut begitu, umat tidak ada pembimbing selepas kewafatan Nabi? Padahal sebelum Nabi dibangkitkan, ada sahaja diutuskan oleh Allah kepada bangsa yang terdahulu oleh Nabi-Nabi. Lalu Nabi kata, Nabi sebutkan, aku tidak tinggalkan kepada umat melainkan waris aku. Maksud waris Nabi ialah menyambung, bawa, pastikan risalah
Allah Subhanahu wa taala akan diikuti, akan dilaksanakan. Waris Nabi itu adalah sebagai pembimbing kepada umat yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan. Dah Nabi sebut dah, selepas Nabi, selepas aku, kata Nabi, tak ada dah Nabi. Selepas itu yang aku wariskan kepada kamu wahai umat adalah al-ulama, adalah alim ulama. Alim ulama ni bila sebut alim ulama, dia adalah pembawa risalah, penyambung risalah Nabi, nak sampaikan, nak terangkan, nak bimbing manusia ini ikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, sahabat-sahabat Nabi yang berada hidup sezaman dengan Nabi ini bergantung, bertanya, merujuk, rapat, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang tidak ada Nabi, yang Nabi sebut tak ada dah Nabi selepas aku, kita ni kena bersahabat, kita kena berkawan, kita kena rapat, kita kena merujuk, kita kena ikut yang nama dia ulama. Namun Nabi sebut ulama-ulama yang menjadi waris kepada aku itu, di antara hampirnya kiamat ialah mereka tidak dipedulikan, mereka tidak lagi menjadi tempat rujuk. Ini yang akan berlaku sebagai tanda di hujung-hujung umur dunia, mana sampai masa kiamat, nak sampai masa dia. An Sahlin ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudrikni zamanun. Ada disebut dalam matan la yudrikni, hak yang kita nak baca ni. Ada matan yang lain Nabi mulakan dengan Allahumma la yudrikuni. Tu ada. Tapi dah kita baca dalam kitab ni disebut la yudrikni zamanun. Dalam matan yang lain Allahumma la yudrikuni zamanun aw la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim. Yang saya kata tadi ni yang disebutkan dalam matan yang lain, Allahumma la yudrikuni zamanun aw la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim. Ya Allah, tengok terjemahan dia. Kalau Allahumma, ya Allah. Tengok terjemahan yang tu, maksudnya ada sebelum la yudrikuni tu atau la yudrikni itu adalah Allahumma. Kalau siapa nak tambah boleh tambah. Ya Allah, la yudrikni zamanun, janganlah engkau pertemukan aku dengan suatu masa, satu zaman, satu ketika. Au Allahumma la tudriku zamanan. Dan juga para sahabat, wahai para sahabat, aku juga minta daripada Allah, wahai Allah, jangan pertemukan kamu semua dengan satu zaman itu, iaitu zaman mana la yuttaba'u fihi al-alim, ada ulama tetapi ulama tidak diikuti. Maksud ulama tak ikuti ni apa dia? Nasihat, wasiat, teguran, peringatan daripada ulama tidak diambil dengar oleh umat dan masyarakat. Nabi tujukan kepada yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Islam. Yang pastinya yang tidak beriman dengan Rasul, tidak beriman dengan Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, pastinya tak ikutlah. Maksudnya orang yang kafir.
Mereka tidak akan dengar nasihat Nabi dah, bahkan menentang. Di kalangan yang beriman ni pun ada juga yang menjadi golongan munafik, yang jadi golongan fasik. Munafik ni apa dia? Mengaku bersama dengan golongan Islam, bersama dengan orang Islam, bersama dengan orang yang beriman, tetapi hati mereka hati yang jahat. Yang ni yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan munafik, kalau orang kafir, orang yang kafir bahasa Kedah, mesti cakap Kedah tu. Kafir ni tak kisah sangat. Tahu dah. Mereka ni tidak akan selamanya untuk menerima, hanya pada satu-satu ketika untuk kepentingan tertentu mereka akan bersama. Nah, yang ni yang disebut sebagai yang kafir zimmi tu. Boleh berada di bawah pengaruh ataupun di bawah pemerintahan Islam. Mereka tidak menentang, mereka tidak merancang untuk menjatuhkan golongan Islam, menjatuhkan orang Islam ataupun merosakkan orang Islam. Tetapi orang kafir itu tidak boleh dipercayai. Sebab tu dah yang Nabi pesan. Allah Subhanahu wa taala sendiri peringat, jangan angkat orang yang bukan Muslim, yang bukan Islam itu sebagai pemimpin di kalangan kamu. Sebab mereka ini sampai bila pun tidak akan redha kepada kamu. Itu Allah pesan. Yang ni yang Nabi kata, minta aku sendiri dan juga kamu wahai sahabat, jangan berjumpa dengan waktu tu. Nabi pasti dah lah tak akan jumpa, dan sahabat tak akan pasti dah tak akan jumpa. Yang peringatan kepada kita, kalau kita ni seboleh-boleh tak maulah melalui zaman itu. Zaman apa dah? Zaman ulama tidak dipedulikan, bahkan dituduh dengan pelbagai, disebabkan kepentingan peribadi, kepentingan tertentu. Apa kepentingan dia? Mungkin adalah habuan-habuan dunia yang tidak diperolehi. Sebab ulama-ulama ni ikut cara Nabi, ikut apa yang diwariskan oleh Nabi kepada mereka dari bentuk syariat dan seumpamanya, akan jaga umat. Ulama-ulama ni dia akan jaga umat, dia akan perhati, dia jaga diri dan juga umat supaya tidak tergelincir, tidak maksiat, tidak berdosa, tidak langgar, tidak lawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil hal sampai sebesar-besar hal dia akan sebut, dia akan tegur, bahkan liyunziru qaumahum, mereka ni akan beri inzar, beri peringatan. Jangan buat macam tu. Kalau buat gitu, tunggulah habuan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat macam tu, nanti kamu dimurkai oleh Allah. Jangan buat macam tu, merosakkan masyarakat. Akan ada dalil-dalil yang akan dikemukakan. Contoh pada zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerana kita rosak. Itu disebut oleh ulama. Ada orang yang dia berkata terlebih sikit lah kot, kan? Pasal apa? Bertentang dengan fahaman politik dia, ataupun dia duk makan lama dah, bahasa kasar kata dia duk makan kata dunia ni banyak lama dah dengan cara yang batil, dengan cara tak betul. Ulama dia akan tegur, yang ni tak boleh buat. Siapa? Sebab yang ni murka Allah Ta'ala. Murka Allah Ta'ala bukan turun kepada seorang, tetapi dia meliputi yang berada di tempat itu, dalam negeri itu, dalam negara itu. Mana sempadan yang diperintah turun bala. Kalau kata ada di kalangan ahli ataupun penduduk buat benda yang maksiat, kalau buat benda baik dapatlah berkat. Ulama sebut, bila ulama sebut bertentang dengan dia, orang yang jenis tu apa dia tuduh? Sampai tahap ulama dia kata debuh nama, dia sebut nama-nama ni tak dia pakai apa ni. Pasal apa? Apa ni iblis. Debuh nama iblis. Debuh nama syaitan. Ada orang tanya macam ni, nak jawab ke tak ada jawab. Bila kata kat tok guru, bila kata kat tok alim ni jenis syaitan, buh nama kat tok guru syaitan, iblis.
tu saya tanya dia, saya tanya orang tanya dia balik, macam mana dia kenal iblis, macam mana dia kenal syaitan, dia kenal iblis syaitan daripada mana? Yang memperkenalkan iblis, memperkenalkan sifat iblis, sifat syaitan, perangai syaitan, tingkah laku syaitan, panah-panah syaitan ni siapa perkenal? Nabi yang perkenal. Nabi tak ada dah. Nabi kata aku waris kepada yang hak duk perkenal syaitan iblis ni. Siapa dia? Ulama. Maksudnya orang yang bercakap gitu, dia kenal iblis syaitan daripada ulama. Tiba-tiba dia compare, dia letak persamaan dengan ulama ni, tok guru ni, ustaz ni, haji ni, sama dengan syaitan. Nampak? Dia punya sampai satu ketika itulah keadaannya. Kita dengar tu ambo kata sampai tak ada reti hang bab agama. Mana dia tak reti agama. Kalau dia reti agama, sejauh mana perbezaan kita punya perbezaan pandangan politik lah, ni orang cakap bagi politik lah, marah ke politik, sebab politik ini menjadi medan untuk menjaga agama. Politik ni adalah pagar jaga agama ya. Kita ni nak jaga agama, nak jaga masyarakat, nak jaga umat, kena ambil kuasa, kena berkuasa. Itu yang Nabi buat. Selama mana Nabi berdakwah di peringkat awal, peringkat pertengahan, tidak ada kuasa, pelbagai tindakan dan juga siksaan yang diterima oleh Nabi SAW. Bila ada kuasa, Nabi boleh kontrol, boleh kawal. Sebab itulah perjalanan Nabi sampai dapat kuasa. Menjadi kewajipan kita umat Islam untuk dapatkan kuasa untuk menjaga agama, untuk menjaga umat. Nak nasihat orang, kalau tak ada kuasa, dia tak mau dengar. Bila ada kuasa, bila bagi nasihat, hang tak mau dengar. Ada disiplin yang digunakan. Ada ketika guna disiplin ilmu, nasihat, jangan buat, jangan buat, jangan buat. Tak makan saman juga bahasa kita ni, ambil tindakan. Ambil tindakan. Penjara ke, saman ke, ambil tindakan yang boleh, yang selayak, yang ada dalam hukum syariat. Tapi kalau tak ada kuasa, kita bagi nasihat dia tak tahu kan. Kalau hak jenis haduk apa ni buat jahat, duk mencuri itu mau rembah sekali, baru dia turun, baru dia sakit rupanya. Kan? Bagaimana dia rasa sakit dia rembah itu, itulah sakitnya golongan yang kita berpegang kepada agama, melihat orang yang tidak membuat agama, orang yang tak peduli kepada agama, orang yang mengancam agama. Sakit kita ni sebenarnya, golongan yang kita beramal dengan agama, rasa sakit melihat orang yang tidak beramal agama melakukan sewenangnya terhadap apa yang agama perintah. Sebab tu dalam hati dicampakkan oleh Allah sensitivity, terasa. Apakah kita dapat faedah kalau dari sudut kehidupan dunia? Nak hasil dunia tu, apa faedah kah? Pergi nasihat orang, orang maki kita. Pergi tegah orang, orang maki kita. Apa faedah kita dapat? Dari sudut keduniaan, tak ada faedah pun. Ada kah orang bagi? Tak ada. Tapi oleh kerana itulah yang dicampakkan oleh Allah, rasa nak bersama supaya orang lain juga dapat kebajikan. Tegaklah kita ni. Tu panggil orang alim, dia tak minta pun. Aku contoh ni, contoh saja, janganlah marah apa no. Contohlah kita pergi ambil apa nama, mana-mana servis apa ni, perkhidmatan kan. Pergi nak sukat tanah tu pun berapa serlung ambil macam mana? Tak murah ikut no, tak ambil 2-3 ringgit ikut. Berapa duit pergi sukat tanah? 1,000 ke ratus juga lah main kan. Siapa tanah tu kita nak ambil, depa kata ish, rasa macam tak betul ni. Pi tembak pula, sungguh hak aku ni pas ke belah nu. Hasil dapat kita nak, kita bayar nak benda tu.
minta servis orang lah kan. Pergi minta peguam hal-hal yang berkaitan. Pergi cuma ke? Pergi dengan ayat liok ke? Pergi ayat liok dia kira juga sekali dia main. Ada kira tak? Cakap lah yang kita tahu. Tak kira kono. Bersunat pun kira kan? Kan? Bersunat tu pun kira. Ada pri kan? Pergi hospital tu nak cucuk semua tu ada nilai dia. Counselling kan? Kami tak bayar, memang tak bayar, kerajaan bayar. Kalau counselling keluarga, pergi jabat agama, kerajaan bayar gaji ke dia. Nak dapat kaunselor tu pun bukan mudah tu. Ya, kita nak kita ingatlah kan, rasa kaunselor ni dapat ijazah, dapat ijazah bidang kaunseling, kemudian nak jadi kaunselor itu dia ada satu peperiksaan yang perlu dia lalui. Dia kena dapat satu sijil dan juga dapat satu, kalau kita ni tauliah. Tak ada yang tu, tak boleh nak panggil orang mengadap tu. Macam dia mengajak lah, tak ada tauliah bukan orang nak bagi. Kan? Minta nombor tauliah, hang ada tauliah tak? Tak ada tauliah, minta maaf, sorry lah. Kan? Tak bagi. Yang tu Tok Guru pergi nasihat, kita pergi jumpa Tok Guru ni nak tanya hukum ni, nak tanya hukum banyak mana? Satu hukum. Baik, satu hukum 30 ada Tok Guru buat itu. Ada Imam tu pergi tanya, Imam nak mai ni pergi daftar dan tu bayar dulu mai baru tanya hukum. Habis je. Tak. Sebab itu yang berlaku, tak ada habuan pun. Tak pasal, tapi ada tindakan, ada saja gerak kerja yang dibuat oleh para ulama nak pastikan yang ni ikut agama, reti agama. Ada seorang duk mengajar, berkuliah macam saya lebih kurang lah, sampai tu peringkat ada sungguh orang mai kata lebih kurang kata kelas sekali tak apa, dia kerap hantar WhatsApp 3-4 kali baca, masa geram kan, tak apalah, payah sangat, minta berhenti. Pergi masjid dia mengajar dekat tu imam, macam saya pun nak minta uzur diri, teman-teman saya apa pula dah nak beruzur diri. Taklah kata saya pun, dia pun kata lebih kurang teruk, berasa bagi orang cari orang lain lah. Tu imam tu cerita ada dia minta berhenti Ustaz. Lepas tu imam menjawab kena. Saya kata saya panggil dia, saya abang kat dia lah, dia kata. Tanya dia pasal apa nak berhenti, dia nak habaq orang kata tu baru tak agama dia kata. Dia habaq kata duk bolang jauh dia kata. Ayat tak dan letih. Tu imam kata apa? Ni tu masjid lah. Si abang saya kata, Ustaz saya nak abang satu lah, dia kata ayah saya dulu ni dah alasan dia jauh. Ayah saya dulu ni duduk di Jitra. Tu dia mengajak dia Yan naik gerek. Tu Ustaz tu kata apa? Tak dia berhenti dia. Naik gerek pergi duduk mengajak daripada Jitra pergi ke Yan. Ustaz ni abang kereta kemai. Kan tak padan abang, dia abang gitu lah. Lepas tu dia kata apa, Ustaz tu kata apa, terima? Dia kata tak dia berhenti terus mengajak. Saya pun nak guna kaedah tu, terima minta apa-apa yang patut nak boleh jawab gitu. Hak seorang satu surau, surau tu saya pun nak berkuliah situ juga. Dia pun minta kuliah juga, minta itu nak berhenti dah. Pasal apa? Ni dia abang direct. Dia apa di surau, bukan Datuk Imam ni tapi orang panggil lah. Dia pun tak kenal yang dia duk cerita tu. AJK tu Profesor Madia, saya kenal lah. Dia cerita pasal apa Ustaz nak berhenti Ustaz. Dia kata tak tahan lah. Hak nu kata, hak ni kata, rasa macam tak ada apa. Prof kata apa kat dia? Saya kata mudah, dia kata Ustaz, dia kata kalau Ustaz duk berasa orang benci kat Ustaz, agak-agak Nabi ada orang suka semua ke? Nabi dunia ada orang suka semua ke tak?
Dia kata dah lah orang marah Nabi. Dia kata kita ni siapa nak mandi dengan Nabi, Nabi pun orang tak suka. Satu dia buah ayat tu. Ayat yang kedua dia kata, ustaz, kerja syaitan iblis ni, dia kata dia akan hasut orang lain. Dah dia main duk tujuh kat ustaz, tak lepas dia hasut orang lain, orang tu lempak main. Pasal apa? Kerja iblis syaitan ni nak bagi umat Islam, umat kita ni, dia kata jadi orang Islam, dia bagi jadi jahil. Lah dia tembak orang lain, ustaz berhenti hak mana hak kami nak mengaji ni, dia kata pakai jahil belakang. Dia kata tak dia berhenti. Orang boleh tahu profesor pun dia bagi ayat kemas. Tu saya kata boleh dia ambil lah, boleh tu. Kalau orang tanya habaq kata ustaz saya pun nak kena berhenti ngajak hang buah ayat tu kat dia apa? Kenal dengan tu imam seorang, profesor seorang pun sama dia. Pakai tak berhenti lah. Dia tiap-tiap malam kuliah dia nak kena berhenti lah sebab duk kena teruk ni. Hantar WhatsApp, kata tengok dia WhatsApp, Allah kata macam-macam kan. Kawan ngaji pondok ya kan, tak ada doktor profesor, tak ada orang duk tanya happy eye. Pula profesor dia ada juga, dia mengaji kat kaunseling. Ni kaunseling tak ada kan. Tu contoh orang kata gitu, kata macam-macam. Ni orang alim pun sama, apa dia tak ada apa pun faedah yang dia dapat hal dunia, dia buat kerja untuk agama dia. Dia kata kok dah mana yang aku buat ni, tu alim ni. Dia kata apa yang kita buat ni, apa yang hak jenis macam kami lah, dia kata duk buat ni, dia kata tak tahu mana amalan yang Allah Taala terima, mana amalan yang besar yang Allah Taala nak bagi kat kita ni pahala besar, tak tahu. Dia kata kita buatlah semua tu, mana tahu kot satu yang kita buat itu kecil pada pandangan kita, besar pada pandangan Allah, dan berat pada pertimbangan Allah, yang itulah nak bawa pergi ke syurga kita. Allahu akbar. Dia kata kot-kotlah kita buat kecil tu, yang tu Allah bagi rahmat. Rahmat itulah yang penyebab kita masuk selamat daripada neraka Allah Taala. Tu dia Tok Guru punya pukulan. Kita pun pegang betul juga, kena buat gitulah. Kita buat amalan kita ni, kita main mengaji, kita main dengar kuliah, kita tak tahu yang mana kita faham. Tah ke satu kali kuliah, dua kali kuliah, sampai dah berbelah-belah tahun dah haram tak faham. Ada benda kita tak faham, aku main mengaji juga. Rupanya waktu kita mati, yang tu yang kita minta, waktu kita nak mati itu Allah perintah malaikat jaga keliling kita, syaitan pun tak masuk siapa. Ni manusia yang mendapat rahmat daripada Allah, mengaji rajin walaupun tak faham-faham. Hak tu pun jadilah kita dapat. Nak mati ni bukan senang. Siapa demai macam-macam, dah lapak, dah haga, demai macam-macam bayangan, malaikat duk jaga kita. Rupanya hak kita mengaji siapa? Sebab kita ikut perintah Allah Ta'ala, main mengaji. Allah suruh main mengaji. Faham tu nombor tak tahu, Tuhan tak nombor apa dah. Bukan syarat mengaji tu faham. Yang kedua, kita mengaji banyak-banyak, lama-lama dia faham, dia timbul penyelamat. Sebab dah Nabi dah bagi jaminan orang mengaji ilmu, ada ilmu ni dia selamat diri dia, selamat orang lain. Kadang-kadang contoh kita mengaji, tiba-tiba kita duduk tengah sembahyang tu, Allah, ada benda yang kita buat tu, yang ni aku dengar itu ni, kalau Allah tak sah sembahyang ini ni, reti selesai kita dapat ilmu waktu sembahyang. Allah bagi faham waktu tu, sembahyang ni cara ni betul, lama ni tak betul. Tu Tuhan nak bagi, Allah nak bagi, kita tak tahu. Tu yang diperintah Nabi kita, pilih mengaji. Jangan kita fikir nak faham. Orang orang yang akan datang sampai satu ketika habis tak ada benda ni. Orang alim tidak dipedulikan. Sampai tahap main mengajak dia seorang lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia angkat kepala, ada 3-4 orang. Pasal apa? Tak ada lah. Orang tak nak mendengar apa. Tetapi dengar tu hampa pergi dengar, kalau pergi buat kerja pun boleh kat apa ni 2.30. Hampa pergi dengar dia apa tak dapat. Pada tahap itu satu ketiga. Itu yang pertama.
Nabi minta siapa? Orang alim ni, bagaimana kita sahabat-sahabat seronok bersama dengan Nabi sampai tahap Nabi meninggal, Nabi wafat, rasa satu kehilangan, bahkan ada yang tak dapat terima kenyataan hilangnya Nabi. Begitulah keadaan kita. Kita ni kalau kita tengok orang yang rapat dengan Tok Guru, bila Tok Guru tak ada, berasa Allah hilanglah rasa. Tapi orang yang tak rapat dengan Tok Guru, dia tak kenal apa yang manfaat yang dia dapat. Tok Guru ada tak ada serupa saja. Mati Tok Guru, Al-Fatihah sudahlah. Tu lah. Tak rasa kehilangan, tak rasa di antara orang kata apa, pasak-pasak bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tok Guru mati, pasak-pasak ni tak ada dah, bergoncang. Tu yang pertama. Yang kedua, wala yustahya minal halim. Ada yang matan lain, wala yustahya fihi, dia ada fihi minal halim. Dah hilang dah, rasa tak malu dah di kalangan umat ataupun di kalangan masyarakat terhadap orang yang mulia. Kan dalam kampung tu adalah yang kita kata pembesar dia. Dalam kampung tu ada orang yang bagus akhlak dia, jenis tak buat maksiat, jenis kalau buat maksiat pun cepat-cepatlah apa ni bertaubat kepada Allah, tersilap. Orang yang jenis tenang mengatur kehidupan dia, ni tak tergesa-gesa. Bila orang kata tak cepat melatah, ini orang bagus ni, Al-Halim, orang yang sopan santun. Jenis sopan santun tu yang sebut tadi, orang yang mudah tahan diri dia, lemah lembut. Orang jerkah habis kurang tersalah, tak minta maaf lah salah, ayah makna kita pun bukan selalu betul. Tu jenis orangnya tu. Tak ada dah orang rasa malu segan dengan dia. Tak ada. Bahasa kita ni segan. Kan? Segan dengan seseorang. Macam dalam kampung zaman dulu ni dia ada Tok Lebay. Lah Tok Lebay jumpa. Pakai lebay belakang. Dia mengajilah jenis apa ilmu pakai lebay. Tengok dia ni tentera suka pakai lebay. Kan? Tak lah ni tak ada Tok Lebay macam dulu. Kan? Accountant pakai lebay, duduk dalam bank pakai lebay. Accountant kan. Dulu dah, kalau dulu ni kalau abang Tok Lebay tu boleh ganti Tok Imam, boleh ganti Tok Guru. Kalau tuan-tuan perasan, Tuan Guru Haji Yusof Penyarum Pendang lah ada lagi kan. Dulu ni orang panggil Tok Lebay dia, Lebay Yusof. Ayah raya umur dah 70, ayah 70 lebih dah kan. Bila abang Tok Guru, dia kata dulu kami pergi Tok Lebay kat dia. Boleh ilmu patah, boleh ilmu apa? Ilmu patah no, ilmu tulang patah boleh betul. Buat rawatan-rawatan ni dulu Tok Lebay. Kalau orang sakit pun orang pergi buat Tok Lebay ni minta buat ayat melawak bismillah pun jadi. Lah ni Tok Guru sah, Tuan Guru Haji Yusof bin Bos, tak ingat dah. Tapi menyerum lah. Saya pergi 2 kali. Pergi dia cerita, dia kata saya ni, dia kata tak ada lah kelayakan CJ apa, tak ada, dia kata. Awak Tok Guru, tak lah kalau nak tanya, terlintas nak tanya baru dia habaq siap. Dia kata CJ tu ada atas kepala hentar. Langgut tengok hak yang tulis tangan Tok Guru, tulis tangan bagi ijazah. Dia buh dalam frame gantung atas kepala tempat kita duduk waktu tu lah kan. Saya pergi lepas dia kuliah dia, kita rasa malu, terlintas Tok Guru mengaji mana dulu, dia buh ayat tu kita kan. Tok Guru Yusof. Tok Lebay ada seorang lagi Tok Lebay, apa tahlil dia buat. Akhirnya jenis naik motor tak mau, naik gerek tak mau, tapi ambil tak apa, dia kata. Kalau ambil siapa yang nama orang kampung panggil lebay lah. Saya panggil Patih kat dia. Dia kata awak Patih tak naik apa ni gerek. Dia kata kalau naik tadi kita terbelah orang, ke orang belah kita jatuh teruk, dia kata.
Ambil motor tak reti bawa kata, lepas tu berjalan. Jalan di mana orang panggil berjalan. Satgi lebay malam ni nak buat tahlil sikit pi lepas Isya. Maghrib jalan pi masjid, lagi lepas bayang Isya tu lepas bayang jalan pi. Kalau siapa jumpa naik muatlah motor naik waktu tu motor gerak lah. Naik pi. Akhirnya dia orang yang jenis apa? Bahasa kita ni tak banyak cakap. Orang segan dengan dia. Akhirnya accident. Orang langgar dia dah jalan malam, terselit di depan, orang main belakang. Tak nampak terselit dia tu. Langgar dia kena lepas subuh, orang sedap tu. Lepas duha. Jumpa dia bukan malam lepas Isya. Balik malam, orang langgar dia kat subuh orang jumpa dia tak balik, orang pergi cari. Lepas tu masuk uat, lepas per bulan jadi macam hilang ingatan tu. Daripada yang slow dia ramah lebih dah pula. Tapi ingatan doa tak lupa. Dia ramah lebih, jumpa siapa semua teguk. Sampai mati. Kan? Sampai mati. Duduk ada lebay gelaran dia. Mana orang ni dihormati. Orang tak malu dengan dia dah. Jenis-jenis akhir zaman, kalau ada orang yang macam ni kata Nabi, orang tak segan dah dengan golongan ni. Sampai kadang-kadang dia duduk diri depan ni pun kita nak ngecim gadap begitu ya. Tak boleh segan dengan dia. Tak ada lah. Kalau nak jenis buat maksud pegang perempuan, dia pegang tak rasa malu lah dengan orang macam ni. Satu ketika kata Nabi, inilah akan berlaku, tidak ada lagi malu di kalangan masyarakat terhadap orang yang macam tu. Qulubuhum qulubul a'ajim. Zaman tu ni ada lagi manusia ni apa dia? Hati mereka hati golongan fasik. Hati dia hati jahat. Hati orang luar. Masa ajam ni kalau kita Arab, lawan dia orang ajam. Orang ajam ni seorang yang bukan Arab lah. Tapi dalam maksud hadis Nabi ni ialah orang yang jahat, orang yang fasik. Hati dia jahat jenis orang ni. Zaman ni zaman jenis orang yang tak malu kepada orang yang lemah lembut sopan santun ni, orang yang tak mempedulikan kepada ulama ni, hati mereka ni hati qulubul a'ajim, hati yang jahat. Wa alsinatuhum alsinatul arab. Kalau bab cakap kata Nabi, Allah cukup fasih. Dia punya hujah dia, kan? Dia buat satu kata-kata, dia buat satu hujah dia tu nak menyalahkan siapa sahaja yang dia boleh letakkan kesalahan itu. Dia boleh mereka dan orang boleh percaya. Dia boleh buat bunga-bunga orang percaya, kan? Dia boleh claim, bahasa kita ni claim ke bahasa Allah. Semua hak dia. Hampa nak tengok dia tu bukan reti apa sebenarnya, dia tinggal sebenarnya. Tak dia. Dia boleh buat hujah sampai orang Fatra tu noh, tak sangka kata orang alim jahat macam tu. Dia boleh letakkan orang alim yang patutnya kita ikut tu dibenci oleh masyarakat, oleh umat. Ni golongan ni. Depa dah tak ikut dah golongan apa ni, tak ikut ulama. Bahkan dia ajak orang lain, percakapan mereka, perkataan mereka boleh mempengaruhi orang lain supaya jauh daripada ulama, tidak malu dengan orang yang jenis orang bagus, orang baik ni. Dia nampak macam zaman kita pun ada benda ni. Yang saya namakan, yang kita pernah baca dulu, golongan Ruwaibidah kata Nabi. Dia bercakap bukan bidang dia. Cakap bab agama, dia bukan agama, kan? Ni contoh ajalah, kan? Bagi tanggungjawab amanah, buat kerja ni, dia buat kerja lain, dia tinggal kerja dia. Contoh macam tu lah, kan? Di golongan Ruwaibidah. Hak ni pun, golongan inilah juga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena beringat lah, kan? Kena beringat, jenis ni cakap tak payah layan bahasa kita, kan? Tak payah layan. Sebab kita orang mengaji. Kalau jenis orang tak mengaji, peringat mereka. Peringat tu orang tu tak hampa boleh percaya ke, kan? Mayang waktu pun masjid pun tak nak sampai. Dia sampai waktu hari Jumaatnya tu pun lewat sikit, balik awal tu. Jenis orang macam tu sungguh, mana?
Serupalah ada seorang ustaz dia kata, sekarang ni mai keadaan orang seronok untuk pergi ke Mekah. Orang seronok buat umrah. Haji wajib. Umrah tu hak pertama wajib dah kan. Hak kedua, ketiga seronok nak pergi. Tapi masjid tak nak mai. Ada kan jenis tu. Oh, boleh pergi Allah, dia kata aku duduk di Mekah ni, dia kata. Aku duduk Mekah ni, kata Allah berasa lapang. Ni berasa nak pergi pula tapi masjid haram tak nak mai. Jumaat saja. Saya dah perhati berlambak di kalangan kita. Tengok pergi mana tak ada lah. Ustaz tu abang ni pergi umrah dengan saya depa ni. Tapi waktu sembahyang ustaz tu tak ada. Umrah ada pergi ustaz tu. Teh sembahyang subuh, sembahyang lohor, sembahyang asar ataupun sembahyang waktu lah. Kan? Ikut berjemaah tak ada. Ngaji jauh sekali. Tapi tanya umrah dia pergi. Atau ustaz tu kata bukan dia kata. Dia kata cabut rupa ni dah. Mai umrah pergi yang kita. Mai tang ngaji kita tak ada muka tu. Tu contoh ustaz tu kata, tak mana ustaz mana. Kan? Hak yang ustaz rajin bawa umrah lah. Dia kata duk doa kita elok sana di Mekah. Sini haram tak mai. Kan? Contoh tuan tengoklah betul kata ustaz tu kata, kita hak mai mengaji ni, pilah masjid-masjid lain pun berapa orang mai mengaji. Hak pergi umrah banyak. Selang 2 bulan penuh kapal terbang 3-4 orang, 3-4 orang kan. Tapi mayang tak ada orang. Allah, ustaz tu lah kata saya tumpang ambil dia dengar. Wallah alam lah kan. Kalau tak betul pun tak betul, kalau betul pun betul lah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian pada malam ini daripada hadis yang ke-32. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.